Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam slot bicara ilmu, dan terima kasih sangat kepada PPD Tanah Merah kerana mengizinkan saya muncul sekali lagi dalam slot ini. Ya, dalam kali pertama saya masuk dalam slot bicara ilmu dulu, saya berbicara tentang pedagogi terbeza. Ya, jadi ini adalah merupakan sambungan kepada tu. Kalau tuan-puan ingat, pada slot yang lepas kita telah membicarakan apa itu pedagogi, mengapa perlunya pedagogi terbeza, siapa yang terlibat dengan pedagogi terbeza, dan bila ia dilaksanakan. Jadi hari ini kita akan kupas dengan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pedagogi terbeza itu sendiri. Baiklah tuan-puan, okey. Bagaimana pelaksanaan pedagogi terbeza ini, kita akan kupas daripada 4 aspek. Pertamanya, 4 elemen pengajaran terbeza. Kedua, pola pengajaran terbeza. Ketiga, reka bentuk pengajaran terbeza. Dan 4, aplikasi pengajaran terbeza. Okey. Yang pertama tadi ialah tentang elemen pengajaran terbeza. Jadi dalam elemen pengajaran terbeza ini ada 4, ya, iaitu persekitaran, proses, kandungan dan juga produk. Ya, dari segi persekitaran tu tuan-puan, kita yang pertamanya kita perlu lihat daripada iklim membina bilik darjah tu sendiri. Ya, cikgu-cikgu kalau kita bina iklim pembelajaran dalam bilik darjah, kita akan lihat dari segi banyak aspek lah. Pengurusan bilik darjah, peraturan, keceriaan warna, susunan perabot, pencahayaan, prosedur dan proses-proses yang memberi kesan kepada suasana bilik darjah. Okey, selain daripada bilik darjah, kita juga boleh guna di luar bilik darjah. Dan di luar bilik darjah tu terpulanglah mengikut kesesuaian cikgu. Mungkin cikgu suka pula nak pergi ke kantin, menggunakan keadaan-keadaan di kantin tu untuk pembelajaran, atau kita nak pergi ke padang, atau kita nak pergi ke makmah dan sebagainya lah. Jadi ruang pembelajaran itu sama ada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Okey, sekarang ini kita juga mengintegrasikan alatan teknologi dan juga pembelajaran maya dalam PDP kita. Jadi itu juga dikira dalam aspek persekitaran. Okey, yang keduanya, elemen yang kedua ialah proses. Proses ialah dimaksudkan merujuk kepada cara murid memahami maklumat, idea dan kemahiran yang akan dikuasai. Dan segala proses, ya cikgu-cikgu, yang kita bermula daripada kita masuk kelas hinggalah akhir itu, segala teknik yang kita gunakan untuk memahamkan murid kita itu adalah merupakan termasuk dalam proses. Begitu juga gaya kita untuk kita reflect PDP kita di akhir pembelajaran itu juga nanti termasuk juga dalam proses. Okey, mempelbagaikan. Jadi dalam PDP kita tu, jadi kita haruslah mempelbagaikan proses dan kaedah kita lah, ya, kaedah proses pembelajaran tu sendiri, ya, harus dibezakan. Okey, jadi bila kita bercakap tentang proses ni, termasuk juga aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan untuk mencapai objektif pembelajaran tu. Okey, seterusnya ialah kandungan, ya. Kandungan, apa sekalipun, kandungan kita sekarang ni mestilah berkisar kepada DSKP kita, ya, merujuk kepada SP, merujuk kepada standard kandungan, ya. Dia dan juga bahan-bahan yang kita gunakan untuk kita memahamkan student kita tu, ya. Apabila kita menggunakan DSKP, sebaiknya kita dah tahulah sebabnya kita dah mengajar murid tu. Jadi kita harus tahu kedudukan murid tu dengan mengadakan pra-ujian, ya,
ataupun menggunakan PDP yang sebelumnya untuk kita tahu. Jadi untuk menyambung kepada PDP yang lain tu, kita dah tahu situasi murid tu, kita dah tahu setakat mana level murid tu, kebolehan dia. Jadi dengan itu kita sesuaikan dengan kandungan di SKP kita. Ya. Seterusnya ialah produk. Produk adalah hasil akhir. Ya, hasil akhir, dan ia mestilah bermakna kepada murid. Ya, hasil yang memberi makna kepada murid. Ya, produk itu juga boleh kita reflektkan kefahaman murid tu. Bila murid memfahamkan hasil dia, makna kita boleh reflect. Murid tu pun boleh reflect diri dia sendiri, kebolehan dia, setakat mana dia mampu, dan kita pun boleh reflect juga setakat mana murid kita boleh. Ya. Okey. Ia juga adalah untuk membezakan dengan cara menyediakan cabaran, kepelbagaian dan pilihan yang kita nak bagi, ya, kepada murid-murid. Ya, kita fahamlah kan, bila murid kita berbeza, maka produk murid tu adalah berbeza juga. Ya, contoh kumpulan A kita buat ni, kumpulan B buat ni, kumpulan C buat ni. Jadi maka dia akan jadi produk yang berbeza. Sebab itulah dinamakan pedagogi terbeza. Hasil daripada PDP yang dilalui oleh murid, ya, itulah hasilnya. Hasil yang di akhir itulah yang saya sebutkan tadi. Yang segalanya tadi yang saya sebutkan tadi adalah merupakan hasil atau produk murid. Jadi 4 perkara ni adalah merupakan 4 elemen pengajaran terbeza. Okey. Apabila kita bercakap tentang 4 elemen pengajaran terbeza tu tadi, tuan-puan boleh tengok kandungan, ya, yang tadi, proses, produk, persekitaran. Kan? Kita ada 4 elemen tadi kan? Jadi apabila kita bercakap tentang pola pengajaran, pola pengajaran ini kita ada 7 pola. Ya, sebenarnya ada 15. Tapi kalau tuan-puan tengok pola 8 hingga pola 15 ni, pola 8 hingga 15 ini adalah tidak berkaitan dengan PPD kita. Sebab di sekolah-sekolah kita tidak ada kelas bercantum dan sebagainya. Jadi kita fokus sahaja kepada pola 1, pola 2, pola 3, pola 4 sehinggalah pola 7 ni. Ya. Pola ini sebenarnya macam mana kita membezakan antara pola 1 dengan pola lain adalah berdasarkan kandungan, proses, produk dan persekitaran ni. Okey. Yang paling penting, ya tuan-puan, kandungan mestilah sama kan? Bila kita menggunakan DSKP, kemahiran yang kita nak tu mestilah menggunakan kemahiran yang sama untuk budak-budak kita, sama ada dia murid A ke B ke C, kandungan wajib sama. Okey. Cuma yang berbeza adalah dari segi proses, produk atau persekitaran. Kalau tuan-puan lihat di sini, contoh pertama, pola pertama ni kandungan dia sama. Okey, proses dia ni pula sama. Produk dia pun sama. Yang berbeza hanyalah persekitaran. Jadi, sama-sama beza adalah merupakan pola 1. Kalau tuan-puan lihat pula sini, sama kandungan, sama proses, beza produk, sama persekitaran, dia jadi pola 2. Dia sebenarnya saya tak perlu bacalah semua ni. Dia cuma nak menyatakan bahawa pola 1 hingga 7 ni dia berbeza dari segi kandungan, proses, produk dan persekitaran, ya. Okey. Itu dari segi pola, ya tuan-puan. Jika nak kita kupas dari segi reka bentuk pengajaran pula, ya, reka bentuk ini bermula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasa. Kita bermula dengan fasa analisis, fasa merancang pengajaran, fasa mereka bentuk pembelajaran, ya, fasa melaksanakan pengajaran, pemantauan dan pentaksiran dan penilaian. Okey tuan-puan, sebelum kita start satu-satu PDP, kita mesti dah ada analis murid kita kan. Pada slide yang lepas saya dah kecek banyak dah lah tentang bagaimana kita nak menganalisis budak, ya.
Jadi bila kita dah tahu kedudukan budak kita, level dan sebagainya, jadi kita akan merancang pengajaran. Selepas kita rancang, kita akan mereka bentuk pelajaran tu di RPH kita lah. Bila kita dah reka bentuk pembelajaran kita menggunakan RPH, rancangan pengajaran kita tu, kita pergi kepada melaksanakan dalam kelas lah. Kemudian diikuti dengan pemantauan dan pentaksiran dan juga penilaian. Kalau tuan nak lihat dengan lebih jelas fasa tu tadi, ni lah ya, kutip data budaya persekitaran, kediaman, bilik darjah murid ya. Ni fasa 1. Fasa 2 tu mengenal pasti aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pembentukan kumpulan, langkah aktiviti pengajaran dan sebagainya kan. Menyediakan instrumen ya, menyediakan bahan-bahan yang bersesuaian. Kemudian kita buat RPH di fasa 3 ni tadi ya. Menetapkan kandungan di SKP tu kan tadi, proses, produk, persekitaran dan sebagainya ya. Sehinggalah kepada mendokumentasikan tu RPH kita. Bila kita dah siap RPH, kita masuk kelas, pergilah ke fasa 4, iaitu langkah pengajaran dipatuhi dan yang penting dalam keadaan mudah lentur. Mudah lentur ni maknanya macam saya kata dululah. Jadi kita dah plotkan kita punya RPH kita, lagu ni. Tapi bila kita melaksanakan tu, tiba-tiba ada keadaan yang mungkin budak tu tak boleh buat dan sebagainya. Jadi kita pun ada adjustment, ada kelenturan di situ. Maka itulah kebijaksanaan guru untuk menjalankan pedagogi terbeza. Jadi bila kita dah menjalankan PDPC tu kita diikuti dengan langkah pemantauan. Dan kita haruslah ingat bahawa pemantauan ini bukan hanya kepada hasil produk akhir budak tu. Sebaik saja kita bermula dengan Syed Asy kalau dulu kata kan, permulaan kita tu masa budak buat aktiviti dia kan, masa persembahan murid, presentation murid di akhir tu, itu semua adalah merupakan proses pembelajaran untuk PBD kita. Proses itu adalah merupakan pemantauan secara berterusan. Itu yang penting. Kalau tuan-puan ingat apa itu kan, assessment for learning, assessment as learning dan juga assessment of learning. Ketiga-tiga aspek ini merupakan perkara yang penting untuk kita tekankan bagi membuat penilaian ke atas murid kita. Last sekali lah kita dah buat semuanya tu, kita analisis data kutip data, analyze data dan akhirnya kita akan dapat satu total point untuk murid tu sendiri. Okey, yang keempat bila kita dah selesai di elemen 1, elemen 2, elemen 3, kita akan pergi kepada elemen 4, iaitu aplikasi pengajaran terbeza. Sekarang kita nak apply dah lah. Bila kita nak apply, kita akan refer lebih awal kepada standard kandungan. Okey. Standard kandungan itu mestilah kita ambil daripada DSKP. Sebagai contoh di sini, contoh bahasa Melayu dia kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan dia 1.3, bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian dia ada standard pembelajaran 1.3.1, bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey. Kita pergi pula kepada contoh. Contoh pola tu. Dah kita dapatkan tadi standard dia kan daripada DSKP tu. Jadi ingat tak tadi kita bercakap tentang pola 1? Ini ialah contoh pola 1 di mana kandungan dia sama, prosesnya sama, produknya sama, yang berbeza hanyalah persekitaran. Jadi ini ialah pola 1 jadi ini ialah SK dan juga SP yang kita ambil tadi, 1.3, 1.3.1 SP dia. Jadi proses yang kita lihat di sini samanya ialah di akhir tu nanti murid membuat buku kecil berdasarkan gambar tunggal. Jadi di produk akhirnya sama juga, semua kumpulan budak ABC ni berceritakan berdasarkan buku kecil hak dia orang buat tu. Okey, cuma beza yang dibezakan di persekitaran ialah ada yang menggunakan secara maya atau ada yang terus
membuat presentation dia di depan kelas. Okey. Jadi dari segi persekitarannya. Jadi apa yang nak dibezakan dari segi persekitaran lah, kalau kita rujuk pada 4 elemen persekitaran tu tadi kan. Jadi dia membezakan persekitaran tu. Itu. Okey, ini sebagai contoh satu PDP. Kita tengok lagi contoh lain ya. Di sini dia bagi contoh pola 4. P4 ni polanya. Di mana kandungan dia sama, proses dia berbeza, produk dia sama, persekitaran dia sama. Ya. Dengan standard kandungan yang sama tu tadi ya. Standard kandungan juga standard pembelajaran yang sama. Kita tengok proses dia tu untuk kumpulan A, dia cipta sajak berdasarkan frasa yang diberi. Kumpulan B pula mencipta sajak menggunakan teknik rantai. Ya, setiap ahli memberi satu atau dua perkataan dengan ibu untuk dijadikan sajak. Okey, kumpulan C pula dia cipta sajak secara bebas dan pilih salah satu yang paling baik untuk dibentang. Okey, jadi A, B, C ni dia ada cara berbeza. Tapi produk dia sama je lah. Di akhir tu, budak-budak itu membaca atau mendeklamasikan sajak berkaitan ibu. Jadi, persekitaran yang dia buat sama di bilik darjah. Presentation dalam bilik darjah. Jadi, itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan pola ni tadi. Jadi, kandungan sama, prosesnya berbeza, produknya sama, persekitarannya sama. Menjadikan dia ialah pola 4. Berikut adalah contoh pola 5. Ya. Sama kandungan, berbeza proses, produk yang sama, persekitaran yang berbeza. Okey. Yang ini lebih kurang je yang tadi. Pola 5 ni cuma yang berbeza dari segi persekitaran. Ya, jadi dia sama kandungan dia, proses dia berbeza, produk dia sama membaca sajak juga, tapi beza di sini mungkin cara dia tu untuk persekitaran yang kita bagi tu mungkin kita supply dia orang dengan dengan melayari internet ya, meneroka sajak melalui maya, ataupun mungkin dia nak present tu melalui maya ya, ataupun nak present dalam bilik darjah. Itulah perbezaan-perbezaan dia. Jadi ini menjadikan pola 5. Kalau tuan-puan ingat tadi kita ada 7 pola kan, dan masing-masing dibezakan dengan proses, produk dan juga persekitaran. Kandungan mesti tetap sama. Okey, ini ialah untuk pola 7, contoh pola 7. Ya, contoh pola 7 ni sama di SKP kandungannya, beza dari segi prosesnya, beza dari segi produknya, persekitaran pun berbeza. Yang paling penting kandungan dia sama, yang lain semua berbeza. Ya, kalau tuan-puan tengok di sini, kumpulan A tu susun gambar ya, dan cerita dengan betul. Kumpulan B pula buat buku kecil berdasarkan gambar tunggal. Kumpulan C pula meneroka suatu perkara melalui internet. Ya, contoh dengan contoh kejadian hujan contoh ya. Jadi beza dia bila produk tu, kumpulan A tu dia bercerita berdasarkan catat alih bergambar. Kumpulan B pula bercerita berdasarkan buku kecil ya, sebab dia buat buku kecil tadi. Okey, kumpulan C pula bercerita tentang kejadian hujan melalui rajah kitaran hujan. Okey, nampak tak? Dia punya proses tu berbeza, produk dia berbeza, dan dia menggunakan persekitaran berbeza. Atas pilihan budak tu nak buat maya ke, dengan bilik darjah ke, terpulang. Mungkin dia nak buat rakaman dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan pola 7. Di hari ini saya tak kupas semua lah. 1 hingga 7 tu sebenarnya atas terpulang pada kita lah. Kita cikgu untuk menentukannya. Ya, jadi rasanya inilah juga yang saya terima dari kursusnya, dan inilah juga saya berkongsi dengan cikgu-cikgu tentang apa itu pedagogi terbeza. Kita harap pemahaman tu jelaslah ya. Cuma ialah dalam melalui begini kan, kami dulu pun banyak juga soalan-soalan. Jadi sebenarnya mungkin insya-Allah kita akan ada juga proses bersemuka untuk pedagogi terbeza, dan jadi kita banyak perkara yang kita boleh nampak kesilapan sana sini, kurang faham sana sini apabila kita dah apply
Bila kita buat kerja dalam mengaplikasikan dalam kumpulan tu, jadi kita akan nampak di mana kita lebih faham bila kita buat. Harap-harap insya-Allah saya dapat bersama tuan-puan lah dalam proses bersemuka jika diizinkan Allah. Jadi untuk kali ini saja dari saya. Sekiranya ada silap dan salah, mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada Tuan PPD kerana mengizinkan saya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.